ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang saya hormati Ustaz Idrus, Ustaz Azhari, Ustaz Syawki, Ustaz Syukri, Gus Husaini dan semua para asatizah, para munsyid. Walaupun tidak disebutkan nama, tapi tidaklah mengurangkan rasa hormat saya kepada semua, dan juga adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merofakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kurniaan daripada Allah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama-sama kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita semua ini diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini hinggalah ke saat, waktu dan ketika ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat duduk di taman syurga. Taman syurga iaitulah majlis-majlis yang ada menyebutkan tentang baginda Nabi SAW, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau daripada Nabi SAW, Anas bin Malik merupakan khadam kepada junjungan Nabi SAW. Dia cerita selama mana dia berkhidmat dengan junjungan Rasul SAW selama 10 tahun, tidak pernah walaupun sekali baginda mengatakan kepadanya walaupun sedangkan 10 tahun dia khidmat dengan Nabi SAW. Sudah pasti ada perkara yang tak kena, yang kurang dan sebagainya. Tetapi baginda Rasul SAW tidak pernah ataupun mengatakan perkara yang tidak baik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita akhlak junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kata ulama berkenaan dengan dirinya, mungkin terlupa barang baginda, tak kena tamangan, Nabi tak pernah marah. Tetapi apabila berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi akan menjadi seorang yang pemarah. Tapi berkenaan dengan diri Nabi, Nabi tak marah. Ini satu pengajaran kepada kita. Apabila orang tidak suka kepada kita, contohnya orang nak mengata kepada kita ataupun berbagai-bagai keadaan orang kepada kita, jangan kita ambil heran sangat. Sebab apa? Sebab kita ambil sikap contoh Nabi SAW. Biarlah apa benda orang nak buat kat kita, tak payah risau. Yang penting kita cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Anas bin Malik dalam hadis tersebut,
idza marartum biryadil jannah farda'u. Nabi SAW bersabda, apabila kalian lalu di taman-taman syurga, farda'u, maka singgahlah. Kata Nabi SAW. Para sahabat mula bertanya, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah dia taman syurga ya Rasulullah? Kemudian junjungan Nabi SAW menjawab, hilaqu dzikri, halaqah dzikir. Apa dia halaqah dzikir? Iaitulah majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang ada menceritakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang menceritakan tentang junjungan Nabi SAW. Majlis-majlis yang boleh mendatangkan rasa cinta kita, sayang kita, rindu kita, kasih kita kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, cinta terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut cinta tabi'i, cinta gharizi. Iaitulah kita cinta kepada ibu dan ayah kita. Itu tabi'i, semula jadi. Cinta kepada suami ataupun isteri kita, cinta kepada anak-anak kita, itu cinta yang tabi'i. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan perhiasan pada pandangan manusia, iaitulah cinta, suka kepada perkara-perkara yang diingini, syahwat. Apa dia? Di kalangan wanita-wanita, perempuan-perempuan, isteri-isteri kita, dan juga di kalangan anak-anak kita, dan juga harta-harta benda yang banyak daripada jenis emasnya, peraknya, dan juga harta ataupun kuda-kuda pilihan. Kalau kita pada zaman sekarang mungkin kenderaan kita yang mewah, kereta yang mahal, kereta yang canggih. Kita suka, kita cinta kepada harta benda kita. Kemudian haiwan-haiwan ternakan kita dan sawah ladang. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala kesenangan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil cinta tabi'i. Dihiaskan untuk manusia rasa suka, rasa sayang kepada perkara tersebut. Yang kedua, kata ulama, cinta taklifi. Cinta ini adalah cinta yang diperintahkan oleh Allah, cinta yang disuruh oleh Allah untuk kita mencintainya. Cinta ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini adalah cinta kepada baginda Nabi SAW. Cinta ini perintahan daripada Allah. Di dalam Al-Quran, dalil yang mengatakan cinta, disuruh cinta kepada Allah dan Nabi SAW dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana bermaksud jika ayah-ayah kamu, bapa-bapa kamu, abah-abah kamu, dan juga anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usaha, yang kamu pulun, perdagangan, perniagaan yang kamu bimbang akan rugi, kamu sayang kepada semua ini, dan tempat tinggal yang kamu suka,
rumah kamu, rumah yang cantik, perabot yang mahal, ada aircon dan sebagainya, perhiasan yang mewah, kamu suka tinggal dalam rumah tersebut, adalah lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, Rasul Allah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan juga daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hukumannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi itu adalah dalil kita kena melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya, melebihi daripada segala perkara. Ibu dan ayah kita, harta benda yang kita betul sayang sangat ni, kita kena lebih cinta kepada baginda Nabi, kepada Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga akulah dia lebih cintai, min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi wan nasi ajma'in, dan anak-anaknya dan sekalian manusia yang lain, saudaranya, sepupunya, kawannya, sahabatnya, pernakannya. Maka kena cinta kepada Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Tidak beriman maksud tidak sempurna keimanan kita jika tidak melebihi cinta kita kepada Nabi SAW melebihi daripada segala perkara yang lain di dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majlis ini menjadi satu majlis yang boleh menambahkan rasa cinta kita, sayang kita, rindu kita kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita yang masyhur, yang mana di dalam pada zaman dahulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ketika mana beliau nak berkhutbah, beliau duduk dekat dengan pohon kurma, tunggul kurma. Kata ulama, tunggul itu dah mati dah, bukan pohon yang hidup, bukan pohon yang basah. Nabi bila nak khutbah, Nabi duduk dekat dengan tunggul tersebut. Kemudian bila satu hari sahabat berbincang-bincang buat satu mimbar yang baru untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat satu mimbar yang baru untuk Nabi. Bila dah siap, kemudian Nabi nak bagi khutbah, Nabi berpindah kepada mimbar tersebut. Mimbar yang baru tersebut, Nabi duduk di situ untuk memberikan khutbah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedengaran suara menangis. Para sahabat tercari-cari suara apakah ini. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Tangisan itu seperti tangisan unta, makin lama makin kuat, makin lama kuat. Di mana ni? Kemudian baginda Nabi SAW turun daripada mimbar dan pergi kepada tunggul tersebut, dan baginda menenangkan tunggul tersebut. Para sahabat menangis melihat keadaan tersebut. Pasal apa? Dia sedih kerana dia menangis kerana dia rindu kepada Nabi SAW. Hanya berjauhan sedikit sahaja, bukan kata sini sampai Al-Ustaz, hanya dalam satu kawasan juga, tapi dia sudah merasa cinta, rindu kepada Nabi SAW. Kata oleh ulama, baginda Nabi SAW menenangkan tunggul tersebut seperti mana seorang ibu yang menenangkan anaknya yang sedang menangis. Begitu perhatiannya Nabi, kasih sayangnya Nabi, walaupun hanya kepada tunggul. Yang kata tunggul itu sudah mati, sudah kering pun, tapi rahmatnya Nabi SAW, walaupun dengan tunggul tersebut, Nabi tenangkan dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kepada pohon tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nabi kata, sekiranya aku tidak menenangkan tunggul tersebut, maka tunggul itu akan terus menangis ila yaumil qiyamah, sampailah kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala takkan berhenti menangis. Pasal apa? Pasal rindu, sayang, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta ini cinta yang kedua, taklifi. Kalau masih belum ada rasa cinta itu dalam hati kita, maka kita kena ada usaha ikhtiar untuk mendapatkan rasa cinta tersebut melebihi daripada segala-galanya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti cara hidup Nabi, cara amal ibadah Nabi dalam kehidupan seharian kita. Saya berpesan kepada diri saya sendiri sebagai umat yang berada dalam keadaan zaman yang penuh dengan ujian, dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggal solat malam. Jangan tinggal solat tahajud. Jadikan itu satu kewajipan dalam diri kita. Letih macam mana, penat macam mana, gagahi juga. Bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luahkan rasa cinta kita. Luahkan rasa cinta kita, rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keampunan dengan sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu tidak ada orang yang melihat kita. Kita melihat beribadah bukan kerana manusia. Itu di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba sedaya upaya jadikan satu kewajipan dalam diri kita, jangan tinggal solat malam. Itulah saat yang paling indah, saat yang paling manis apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jangan kita tinggal puasa sunat Isnin dan Khamis. Walaupun 2 hari, Isnin dan Khamis kita lazimkan. Puasa itu puasa yang sunat, tapi kita wajibkan untuk diri kita. Kerana itu juga salah satu cara nak mengawal nafsu kita. Nafsu kita yang liar, nafsu kita yang ganas, nafsu kita yang nak perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Didik hati kita, kawal nafsu kita dengan berpuasa. Gagahi juga, jadikan satu kewajipan, kelaziman. Jika tidak ada ke'udhuran, puasalah Isnin dan Khamis. Bila kita melalui kehidupan kita, seharian kita dengan perkara yang dilakukan oleh junjungan Nabi SAW, maka kehidupan kita akan menjadi indah, kehidupan kita akan menjadi manis, kehidupan kita akan menjadi tenang. Apa saja perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu motivasi yang selalu saya cerita di dalam majlis untuk nak semangatkan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkara ini berlaku kepada almarhum ayahanda saya sendiri. Dia sebelum meninggal dunia, sebelumnya dia sudah banyak amalan dia. Itu disaksikan oleh anak-anak muridnya, oleh anak-anaknya, tak kira di mana. Dia orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir usianya lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, lebih pulut untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dia selawat, dia sakit bertambah selawatnya. Dulu dia zikir, dia sakit bertambah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika sebelum subuh, abang saya, kami gilir
gilir menjaga ayahanda kami kerana kami masa itu ibu sudah meninggal dunia dan tumpuan kami hanya kepada almarhum ayahanda kami. Dia berikan tumpuan 24 jam bagi adik-beradik. Kemudian sebelum subuh dia terjaga daripada tidur. Dia tidur kemudian dia terjaga. Dia panggil abang saya. Dia kata, tolong cek selawat Al-Fatih. Masa cari-cari dia tengok lain saya ada. Kemudian cik ayah baca ni betul ke tak betul. Kemudian bila macam tu ayah saya baca dan abang saya cek. Kemudian dia kata betul, apa yang ayah baca ni betul. Lepas dia kata betul, kemudian ayah saya menangis. Dia sebab menangis. Pasal apa ayah teriak? Pasal apa ayah sebab? Pasal apa ayah menangis? Katanya semasa ayah lena tadi, ayah tidur tadi, ayah membaca selawat ini dalam lena. Ayah nak tak betul ke tak betul bacaan tu. Bila betul, selawat Al-Fatih itu yang agak panjang, kemudian dia menangis. Dia sebab kerana dalam lena dia dapat berselawat ke atas junjungan Nabi SAW. Perkara itu bukan sekali, bukan hanya kepada abang saya dan kepada orang lain juga berlaku yang sama. Terjaga sebelum subuh, panggil tolong cek selawat ni ayah baca betul ke tak betul. Bila cek betul, bila betul dia menangis. Dia sebab pasal apa? Dia kata dia terbaca selawat itu di dalam tidurnya, menceritakan kepada kita begitu banyaknya, begitu rindunya dia kepada Nabi SAW. Sebelum tidur, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada buku Lum'atul Awrad yang agak tebal. Sakit macam mana, penat macam mana, dia akan cuba habiskan bacaan tersebut. Cuba juga untuk habiskan bacaan tersebut. Letih macam mana dia akan habiskan. Bangun bangkit tidur, dia akan baca balik. Buku Lum'atul Awrad, dalam itu ada banyak faedah, ada banyak selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Tak tinggal sebelum dia meninggal dunia. Jadi itu memberi satu motivasi kepada diri saya sendiri khususnya untuk menambahkan selawat, menambahkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah kita yang sihat, yang boleh buat macam-macam lagi, yang gagah lagi, lagi-lagilah kita kena memperbanyakkan zikir kita, selawat kita ke atas junjungan Nabi SAW. Itu boleh menambahkan rasa rindu kita, cinta kita kepada Nabi SAW. Sedangkan tumbul kurma yang tidak ada perasaan, yang tidak ada akal pun menangis rindukan junjungan Nabi SAW. Apatah lagi kita yang ada perasaan, yang ada akal, fikiran, boleh berfikir. Lagi-lagilah kita kena melebihi rasa cinta kita, sayang kita kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk peringatan untuk diri sendiri, sebagai satu semangat motivasi untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan untuk semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf salah dan silap, mungkin ada tersilap kata, tersilap bicara, tersilap kelakuan dan sebagainya. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.